Kemurungan ni adalah satu keadaan ataupun penyakit mental yang berlainan daripada perasaan sedih yang kita alami setiap hari, ya. Perasaan sedih kita, perasaan yang kita rasa setiap hari itu adalah satu perasaan yang normal. Tetapi apabila kita diberikan diagnosis kemurungan ataupun depression, ianya ada banyak kaitan dengan cara kita, bukan sahaja perasaan kita, tapi cara kita, fikiran kita dan juga cara kita behave ataupun melakukan sesuatu perkara, ya. Banyak perspektif mengenai punca kemurungan yang telah didapati oleh kajian, ya, ataupun ahli psikologis dan psikiatris di seluruh dunia. Kalau kita mengambil perspektif biomedical, kemurungan adalah berpunca dari ketidakstabilan atau ketidakseimbangan chemicals atau kimia di dalam otak kita. Tetapi sebagai seorang ahli psikologis, kami mengambil perspektif biopsychosocial atau spiritual, perspektif dalam menjelaskan punca-punca kemurungan. So selain daripada melihat kemurungan dari segi ketidakseimbangan kimia ataupun struktur ataupun fungsi otak yang tidak berjalan dengan lancar, kita juga melihat kemurungan dari segi psikologinya ataupun jadi benda-benda yang terjadi dalam hidup kita, trauma, early childhood trauma, dan perubahan ketara di dalam pelakuan seseorang itu, perubahan ketara di dalam berat badan. Mereka juga mempunyai perasaan helplessness ataupun rasa tidak dapat menolong diri sendiri, ataupun hopelessness ataupun pessimistic. Mereka merasakan dunia ini tak berguna lagi untuk diorang. Perubahan ketara di dalam tidur, pattern tidur kita, tidak dapat tidur ataupun tidur berlebihan, kepenatan dan kelesuan yang teramat, hilang tenaga, rasa benci pada diri sendiri dan juga mempunyai masalah dalam memberi tumpuan adalah simptom-simptom atau gejala seorang itu mempunyai kemurungan. Dan apabila, dan paling penting sekali, apabila seseorang itu mengatakan pada diri mereka ataupun pada orang lain, I want to end it all. Saya tak nak hidup lagi dah. Hidup ni tak bererti lagi dah. Jadi itu adalah satu tanda yang serius yang seorang itu mengalami kemurungan. Bertawakal dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah antara kaedah untuk menikmati ketenangan jiwa. Ada seorang sahabat Nabi, dia sakit berat. Dia pergi semayang. Allahu Akbar. Hilang perasaan sakit. Jadi macam mana dia boleh menghidupkan jiwa dia yang sakit tadi maju tenang balik? Di sini dah Nabi ajar pada kita. Bila kamu nak semayang, nak berzikir, ingat dulu hati kamu, pada siapa kamu menghadap, pada siapa kamu berdoa, pada siapa kamu munajat. Itu punca pertama sekali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei nafsu manusia tenang. Irji'i ila rabbiki, mari kepada aku ni. Itu dia panggil, mari. Tenang hatimu. Hidup atau tenang hatimu. Irji'i ila rabbiki, balik ke Tuhan kamu. Wadkhuli fi ibadi, masuk kamu dah kalangan hamba-hamba aku yang baik-baik, hamba yang baik-baik. Wadkhuli jannati, masuk syurga aku. Bukan syurga tu, syurga dia. Itu ketenangan ruhaniah kita bila sampai ke peringkat nafsu mutmainnah. Tenang hati kita. Masa mati tu tenang kita. Masa mati tak ada susahlah kita ketika itu. Tuhan panggil ketika itu. Pasal hati kita selamat dengan dia. Lupa yang lain, sedar dengan Allah. Itu puncanya. Wallahu a'lam. Di episod akhir ini, kita akan bersama dengan seorang pesakit yang mengalami depression ataupun kemurungan kronik semenjak tahun 1999. Kita temui beliau dan ibunya untuk mendengar kisah dan pengalaman yang telah beliau lalui. Dekat di Seria tu makcik tak tahulah keadaan dia sakit sana. Tapi setelah kawan dia hantar kat rumah makcik tu, keadaan dia memang tak tahu lah, tak kenal. Adik-beradik pun tanya tak kenal. Arwah ayah dia telefon ke kawan dia, suruh dia minta tolong dihantar lah sini. Hantarlah balik ke rumah makcik. Bila balik hantar ke rumah makcik pun, dia pun macam tu jugalah. Dia tak boleh tidur malam. Masa tu dia tengok orang pun macam dia nak marah lah. Kalau macam orang pergi rumah, pergi salam ke apa kan,
Bila dia dengar je orang bagi salam je, macam dia pun tak boleh. Makcik pun kalau dia rasa macam dia nak mari sakit kan, macam